A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidi wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni 'ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Aiman Syafiq bin Baharudin. Nombor matrik D1831173. Okey. Tajuk yang kami bentang adalah tajuk khuluk. Okey. Saya akan bentangkan dua bahagian, iaitu definisi khuluk serta dalil pensyariatan. Okey. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya akan sambung untuk bahagian part pertama saya, iaitu definisi khuluk. Okey. Definisi khuluk dari sudut bahasa adalah melepaskan, meninggalkan atau mencabut. Manakala dari sudut istilah pula, berlakunya perceraian di antara pasangan suami dan isteri dengan menggunakan kaedah lafaz talak ataupun khuluk, tetapi dikaitkan dengan kadar nilai tertentu. Okey. Maksudnya kat sini, berlakunya perceraian disebabkan pergaduhan antara suami dan isteri. Contoh peristiwa, isteri dah tahu hati dengan sikap perangai suami. Contoh, suami ni sering melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, melepaskan tanggungjawab sebagai seorang suami kepada isteri, kerap meninggalkan solat 5 waktu, berjudi atau seumpamanya. Tetapi dalam masa yang sama, isteri dah menegur atau memberi nasihat, tetapi di ataskan keegoan sang suami, suami tersebut tidak mengambil indah, bahkan ia meneruskan perbuatan tersebut. Okey. Dekat sini isteri diberi hak untuk meminta pelepasan atau meminta perceraian daripada sang suami. Okay. Tetapi dalam konsep Islam pula, Islam mengatakan konsep talak ini hanya diberikan kepada suami. Maksudnya suami saja berkuasa dalam mentalakkan isteri. Okay. Maksud dekat sini talak khuluk ni kadar nilai tertentu. Contoh, bila suami nak melepaskan talak, okay, aku ceraikan kau dengan talak 1 dengan kadar nilai tertentu seperti RM1000. Okey. So dekat sini isteri perlu membayar RM1000 kepada suami sebagai tebusan atau sebagai khuluk kepada suami disebabkan ingin dilepaskan. Okey, contoh kalau yang kedua, kalau suami mengatakan aku lepaskan kau dengan talak 1 tanpa menyebut bayaran, kadar bayaran di belakangnya, so isteri kena gantikannya dengan mas kahwin. So mas kahwin itulah sebagai gantian kepada sebutan mahar tersebut, sebutan kadar nilai tersebut. Okey. Sekian. Okey. Saya akan sambung untuk dalil persyariatan daripada Al-Quran dan hadis. Okey. Yang pertama, Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 229. Maksudnya, talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya 2 kali. Sesudah itu bolehlah ia rujuk memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya atau melepaskannya, yakni menceraikannya dengan cara yang baik. Dan tidak halallah bagi kamu mengambil balik sesuatu daripada apa yang kamu telah berikan kepada mereka isteri-isteri yang telah kamu ceraikan itu, kecuali jika keduanya, yakni suami dan isteri, takut tidak dapat melakukan atau menegakkan aturan-aturan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, jika kamu khawatir bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa. Dengan pengambilan bayaran tebus talak yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya, dan mengenai pengambilan suami akan bayaran tersebut. Itulah aturan-aturan hukum Allah, maka janganlah kamu melanggar aturan-aturan hukum Allah. Mereka itulah golongan orang-orang yang zalim. Okey. Manakala daripada hadis Rasulullah pula, ambillah kebun yang dijadikan mas kahwin itu dan ceraikanlah dia. Hadis ini ditujukan oleh Rasulullah SAW terhadap Sabit bin Qais, yang mana isterinya bernama Habibah binti Said Al-Nasri memohon cerai di samping mengembalikan semua mas kahwinnya kepada Sabit bin Qais. Tebusan talak yang dilakukan isteri Sabit ini adalah merupakan tebusan talak yang pertama dilakukan
dalam sejarah Islam. Okey. Dekat sini nak menekankan, daripada dalil ni menekankan bahawa perbuatan khuluk ni tak melanggar syariat Islam selagi dia tak menyesuaikan akidah, selagi itu Islam membenarkannya. Dia disebabkan alasan-alasan tertentu. Okay, sekian. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan pandangan mazhab mengenai khuluk serta rukun dan syarat khuluk. Okey, pandangan mazhab mengenai khuluk. Dia jumhur ulama semua bersepakati wujudnya tentang pensyariatan khuluk, kecuali seorang saja yang tak. Dia namanya ialah Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzni. Dia yang bersetuju asalnya, tapi dia menentang berterusan hukum khuluk dengan adanya ayat Al-Quran. Maksudnya pada mula dia bersetuju, tapi dia menentang selepas benda ini dia berterusan, sebab dia dia ambil pandangan daripada ayat Al-Quran yang bermaksud, aku sentiasa mendengar perkara ini daripada ahli ilmu. Kami sepakat tentang ini, iaitu seorang lelaki yang tidak menyiksa isterinya dan tidak menyakitinya, lalu isterinya hendak berpisah dari suaminya, maka ketika itu halal bagi suaminya mengambil contoh daripada Sabit bin Qais. Sebaliknya, jika suami yang menyiksa isterinya, maka suami mesti mengembalikan semua apa yang dari isterinya. Surah An-Nisa ayat 20 dan ayat 21. Okey, selepas pada itu, menurut Imam Syafi'i pula, khuluk itu pada mulanya adalah makruh. Sebab pandangan Imam Syafi'i, khuluk itu dia lebih kurang macam talak. Tapi ijma' fuqaha tentang pensyariatan khuluk, dia adalah berdasarkan kepada dalil Al-Quran. Seperti mana yang kita tahu, seperti mana yang diterangkan sebelum ini, maka jelaslah bahawa khuluk itu adalah diharuskan dalam perundangan Islam. Ia merupakan satu keistimewaan yang menjadi hak isteri dalam sesuatu perkahwinan, berbeza yang suami dikurniakan kuasa talak. Maksudnya kat sini, Islam ini memang begitu indah, kan? Kita tengoklah, bukan suami sahaja yang diberikan keistimewaan. Suami kalau dia tak buat dengan isteri, dia boleh talak, dia boleh cerai. Tetapi manakala isteri pula, dia diberi keistimewaan, iaitu khuluk. Diberi keistimewaan khuluk. Seterusnya kita pergi ke rukun dan syarat khuluk. Dia menurut ulama fiqh yang dia mengambil pendapat Imam Syafi'i. Dia mengambil pendapat Imam Syafi'i yang dia bertaklid mengikut, bahawasanya dia mengikut Imam Syafi'i. Dia menjelaskan rukun tu dia ada 5. Okey, tapi itu yang 5. Okey, yang pertama ialah Al-Mujib. Al-Mujib itu apa? Suami. Yang dimaksudkan dengan Al-Mujib ialah penyertaan khuluk dari suami misalnya, kan? Contohlah, mestinya dalam khuluk ini mestilah ada suami. Kalau tak ada suami, tak jatuhlah khuluk, betul tak? Kan? Kedua ialah isteri. Rukun yang kedua ialah isteri. Mesti kena ada isteri juga. Memang kena ada suami dan kena ada isteri. Kalau tak ada isteri, sebab keistimewaan ini diberikan kepada isteri, kepada si sang isteri, kan? Kita tengok di situ. Sebab kalau tak ada isteri, macam mana jatuhnya khuluk ni? Dan yang ketiga ialah rukun ketiga ialah al-mu'wad, tebusan atau ganti rugi. Maksudnya khuluk ini dia akan jatuh apabila maksudnya si sang isteri dia nak tebus talak, tapi dia kena ada ganti rugi. Maksudnya contoh, dia dalam lafazkan syaraikan aku dengan RM RM1,000. Lepas tu isteri kena cakap syaraikan aku dengan RM RM1,000. Lalu si sang suami tu, daripada kita tengok tadi, rukun yang pertama kena suami, so dia akan balas pada jawapan itu, aku syaraikan kau dengan RM1,000. Jadi kalau tak ada tebusan, so dia tak dikategorikan dalam khuluk. Sebab khuluk tu dia kena ada tebusan. Dan seterusnya ialah al-iwad, ialah bayaran ganti rugi yang diambil oleh suami daripada isteri sebagai tebusan dalam menuntut khuluk. Dan yang akhir adalah sirah. Lafaz khuluk dia ada dua keadaan, sama ada lafaz sarih dengan lafaz kinayah. Lafaz sarih dengan lafaz kinayah ni adalah maksud usul fiqh,
yang kami belajar. Lafaz sarih ni dia perlukan niat, manakala lafaz kinayah ni sila. Lafaz sarih ni dia tidak memerlukan niat, manakala lafaz kinayah dia perlukan niat. Sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isri Rahmat, Metri di 173097761. Hari ini saya nak present tentang huluk. Huluk ni dia macam tebus talak. Tebus talak ni pula dia bila macam suami isteri tu nak bercerai. Bukan suami isteri nak bercerai, si isteri nak minta cerai kat suami. Si isteri nak cerai kat suami sebab contoh ada sebab tertentu lah. Contoh sebab dia tak tahan dengan suami dia, sebab apa? Sebab si suami ni ke tak amalkan agama ke, dia macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Bila contoh macam tak sekufu kan, si isteri dah tak syak dengan suami. Hari ni saya nak baca tentang sebabnya ialah contoh satu, isteri tidak boleh hidup sama suami. Tak boleh hidup tu contoh macam dia macam si suami tu tak amalkan agama ke tak semayang kan, dia tak yakin lah dengan si suami dia. Kat sini dia boleh minta ke suami dia, abang, saya nak cerai dengan abang, boleh tak? Kata si suami dia setuju. Boleh. Si suami cakap, hang bayar kat aku 10,000. Kat sini boleh lah jadi lah, sebab dua-dua dah setuju dengan satu nilai yang sama. Betul dua-dua pun dah ada persetujuan kat situ. Situ boleh jadi. Terus seterusnya, isteri yang benci suami. Benci sebab apa? Sebab macam contoh tak bagi nafkah ke apa ke, macam tu lah. Lepas tu contoh ketiga macam suami, lepas tu seterusnya bila isteri dah jumpa pasangan lain, macam tu lah. Bila dah tak sah haluan, dia mesti akan cari orang lain tu lah. Macam tu lah. Lepas tu seterusnya, huluk ni juga dia akan terjadi bila suami yang membenarkan. Itu saya kata dia, bila dua-dua dah setuju baru jadi. Itulah. Tapi kena pengetahuan am, saya beri pengetahuan am. Huluk ni contoh macam bila suami ni lagi dera isteri dia pula, si isteri benci kat suami, dia minta cerai. Kat situ si isteri tak payah bayar lah kalau suami minta. Sebab apa? Sebab si suami dah amalkan penganiayaan atau kezaliman kat dia. Macam tu lah. Seterusnya tentang jenis ni saya ada buat kajian. Saya cari kat Google, tak ada, sebab ada tengok Google kan. Itu saya dengar ceramah-ceramah, dia tak nyatakan lah jenis. Mungkin ada pihak lebih tinggi yang lebih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nuzati bin Hasim Nizam. Nombor metrik D173102662. Saya akan bentang pasal contoh lafaz dan situasi, lepas tu dengan aplikasi huluk di Malaysia. Contoh dia, yang pertama, suami menyatakan bayaran seperti kau tertalak dengan bayaran RM5,000. Kemudian isteri bersetuju dan membayar jumlah tersebut pada suaminya. Yang kedua, isterinya menyatakan bayaran seperti ceraikan aku dengan bayaran 300. Jawab suami, saya ceraikan awak dengan bayaran tersebut. Lepas tu aplikasi huluk pula ada 4. Yang pertama, jika suami tidak bersetuju menjatuhkan talak dengan kerelaannya sendiri, tetapi pihak-pihak itu bersetuju bercerai dengan cara penebusan atau cerai tebus talak, mahkamah hendaklah selepas jumlah bayaran tebus talak dipersetujui oleh pihak-pihak itu, mengarahkan suami itu melafazkan perceraian dengan cara penebusan, dan perceraian itu adalah bain sughra atau tak boleh dirujuk. Yang kedua, mahkamah hendaklah merekodkan cerai tebus talak itu dengan sewajarnya dan menghantarkan satu salinan rekod itu yang diperakui kepada pendaftar yang berkenaan dan kepada ketua pendaftar untuk didaftarkan. Yang ketiga, jika jumlah bayaran tebus talak tidak dipersetujui oleh pihak-pihak itu, mahkamah boleh mentaksirkan jumlah itu mengikut hukum syarak dengan memberi pertimbangan kepada taraf dan sumber kewangan pihak-pihak itu. Yang terakhir, jika suami tidak bersetuju bercerai dengan cara penebusan atau tidak hadir di hadapan mahkamah sebagaimana diarahkan, atau jika mahkamah berpendapat bahawa ada kemungkinan yang munasabah
Bagi suatu pendamaian, mahkamah hendaklah melantik suatu jawatan kuasa pendamai sebagaimana diperuntukkan di bawah Seksyen 47 dan Seksyen itu hendaklah dipakai sewajarnya. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Azmi bin Azmi. Berdasarkan video yang telah dipaparkan tadi, saya akan membincangkan tajuk berkenaan khuluk. Khuluk ialah bermaksud isteri memberikan wang kepada si suami sebagai pengganti untuk bercerai dengan suami. Wang juga telah ditetapkan oleh suami. Contoh, suami meminta bayaran sebanyak 500 dan isteri juga, tak kisahlah sebanyak mana pun, isteri pun sanggup untuk membayar dengan jumlah yang telah ditetapkan. Jika wang telah diterima oleh suami, maka tercerailah hubungan mereka. Khuluk, jika ini terjadi, ia tidak boleh dirujuk. Contoh, macam isteri ingin bersama semula dengan suami yang pertama, ia tidak perlu dirujuk. Ia perlu nikah semula ataupun nikah ulangan, itu nikah yang baru. Khuluk ini berbeza sebagaimana cerai talak 1, talak 2 ataupun talak 3. Yang mana talak 3 perlu kahwin dengan lelaki lain dan cerai dan kahwin kembali dengan suami yang pertama tadi. Khuluk, kalau khuluk perlukan perdamaian antara kedua belah pihak dan nikah yang baru. Wallahu a'lam. Sekian perbuatan saya.